بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 223 perenggan yang kedua. Berkata Al-Allamah Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, atau lebih dikenal dengan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhab Hambali. Banyak kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, perkara-perkara haram yang telah dipastikan semuanya disebut di dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah seperti firman-Nya yang bermaksud. Kita masih membahaskan perbezaan di antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita masih dalam kerangka perbahasan betapa dosa-dosa kecil juga amat bahaya sekiranya tidak diambil perhatian dengan bersungguh-sungguh. Dan telah kita sebut beberapa siri yang lalu
tentang hadis dosa-dosa kecil yang boleh berhimpun akhirnya menjadi dosa besar, seperti ranting-ranting kayu, kata Rasulullah, yang walaupun ranting tapi kalau banyak boleh menjadi api yang besar. Begitu tamsil yang Nabi buat. Dan telah kita bahaskan juga rawatan bagi dosa-dosa kecil, berlainan dengan dosa-dosa besar, dengan taubat dan sebagainya. Baik, malam ni kita sambung lagi terjemahan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan oleh almarhum Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah berhubung dengan dosa-dosa yang jelas di dalam Al-Quran, dan ia adalah dosa-dosa yang besar yang wajib kita jauhi. Antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mafhum, katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Suratul An'am ayat 151. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 perkara besar. Pertama, jangan syirikkan Allah, menyengutukan Allah dengan sesuatu, meyakini ada sembahan selain daripada Allah, meyakini bahawa makhluk pun berkuasa macam Allah, boleh jatuh syirik. Sebab itulah di awal-awal nasihat Luqman, di dalam surah Luqman, ialah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar sekali. Na'udzubillah. Bacalah Al-Quran. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Al-Maidah. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya haram atasnya syurga. Haram syurga bila kita mensyirikkan Allah. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' al-ayah. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka seolah-olah ia telah jatuh daripada langit, melayang-layang tak tahu nak pergi ke mana. Begitulah jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah perbuatan yang cukup bahaya, dan ia dibahaskan dalam berbagai ragam, termasuk syirik hukmiyah, syirik hukum hakam,
yaitu meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, halal haram ni manusia boleh ubah dan ganti lain. Itu syirik. Na'udzubillah. Dalam perkara yang sudah ditentukan, ma'lumum minad din, yang telah termaklum di dalam agama. Ada ayat dia, judinya, ribanya, araknya, rasuahnya, apa saja yang disebut di dalam Al-Quran, tiba-tiba kita halalkan atas nama apa saja. Itu adalah syirik hukumiyah, hukum hakam. Na'udzubillah. Ada dalam syirik penyembahan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Fussilat ayat 38. Janganlah kamu sujud sembah matahari dan bulan, tetapi sujud dan sembahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu dan menciptakan segala-galanya. Musyrikin Makkah syirik dalam menyembah berhala. Sebab itulah tuan-tuan muslimat, perhati dalam Quran, apabila dia jadi golongan yang mensyirikkan Allah, maka perangai dia jadi tak betul. Dia menghasilkan sifat-sifat negatif, seperti yang Allah firmankan ayat 186 Ali Imran pada juzuk yang keempat. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Shadaqallahul azim. Allah kata, demi sesungguh kamu akan diuji pada diri kamu dan harta benda kamu. Lalu Allah sebut, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Demi sesungguh kamu akan mendengar, Allah sebut wala tasma'un, sama mendengar, kamu akan mendengar, kata Allah, daripada mereka yang diberi kitab sebelum kamu, yakni ahlul kitab yang menyeleweng, dan kamu juga akan mendengar wa minal ladzina asyraku, golongan yang mensyirikkan Allah. Apa yang kamu akan dengar? Adzan katsira, kamu akan mendengar cercaan terhadap Islam, kamu akan mendengar makian terhadap Islam. Daripada siapa? Daripada ahlul kitab yang menyeleweng dan daripada golongan yang mensyirikkan Allah, penyembah-penyembah berhala. Duk tak puas hati dengan Islam, situlah. Ini Allah sebut di dalam Ali Imran 186, untuk mengajar kita syirik membawa sifat perangai yang huduh, yang tidak elok, yang disebut di dalam Al-Quran. Dan paling dahsyat, haram mereka ke syurga. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan syurgalah tujuan akhir kita dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, pada ayat ini, wabil walidaini ihsan,
supaya berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah. Kenapa? Kerana durhaka kepada keduanya adalah dosa besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat 21 atau 23 Al-Isra. Allah kata, dan Tuhanmu telah menetapkan hukum. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan hukum dia. Apa dia? Pertama, alla ta'budu illa iyyahu, jangan kamu sembah kecuali dia. Sembah Allah. Tak nampak di mata, nampak di hati kita. Nampak di mata penciptaan yang Allah cipta. Sembah dia. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam. Di malam mai ni, siapa buat malam ni? Allah. Dia bagi tahu. Tak yakin apanya? Litaskunu fi, supaya kamu cenderung dapat berehat di malam hari. Wan nahara mubsira, dan belah siang kamu berusaha mencari rezeki. Allah kata, aku yang buat malam siang, malam siang. Kalau kamu kata bukan aku buat, beritahu siapa buat. Beritahu siapa buat malam siang. Kalau bukan aku, tolong beritahu, kata Allah, siapa buat malam, siapa buat siang. Allahu Akbar. Ayat 61 Ghafir. Tuan-tuan, Allah letak sebaris dalam surah Al-Isra itu, jangan kamu sembah kecuali dia. Kemudian Allah kata, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua ibu dan ayah berbuat baiklah. Sebaris, kata ulama, ayat 23 atau 21 Al-Isra. Sebaris Allah sebut, sembah Allah, buat baik dengan mak bapak. Duk sebaris satu ayat. Besar tak besar ibu ayah, kata mufassir. Sebaris ayat tu dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasing ayat itu, yakni ayat sembah Allah lain, ayat buat baik mak bapak lain. Walaupun ada ayatnya, tapi dalam Al-Isra Allah letak sebaris menunjukkan besarnya ibu dan ayah. Sebab tu kita tak boleh terima manusia yang perangai macam binatang, yang tinggalkan mak ayah di bus stop. Ada kita baca surat khabar, letak beg tinggal depa belah, tak sanggup jaga ibu dan ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, syurga mana nak panggil kamu kalau itulah perbuatan kamu. Na'udzubillah. Dan yang ketiga dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan miskin. Ini berlaku zaman jahiliyah, bunuh anak, especially anak perempuan. Dan ada yang bunuh anak, tak suka pada anak kerana takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang bagi rezeki kepada kamu, dan kami yang beri rezeki kepada anak-anak kamu. Apa hal kita nak risau? Setiap bayi yang lahir siap dah rezeki dia. Kita belajar hadis tentang benda yang dicatat oleh malaikat yang menjaga rahim seorang ibu. Dicatat jodohnya, dicatat rezekinya. Tu kita belajar dalam matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi. So apa kita nak ragu
dengan rezeki. Bakinya usaha sahaja. Jangan kita memandang ramainya anak kita jadi susah kita. Dah, masing-masing sudah ada rezeki masing-masing. So jangan bunuh anak, kerana membunuh anak adalah dosa yang besar. Especially yang buang anak. Baca dalam surah At-Takwir juzuk amma, juzuk 30, kan ada ayat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Allahu akbar. Hari kiamat nanti ya Allah, kata Allah, yang akan bercakap ialah, kata Allah, baby-baby yang dibunuh waktu kecil. Sama ada masyarakat Arab jahiliyah atau Melayu jahiliyah yang pi buang bayi celah tong sampah, mati apa semua, Allah Ta'ala beritahu nanti baby ini, Allah kata dia akan tanya Allah atas dosa apa. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa ya Allah aku dibunuh. Jawab apa? Oh, jagalah, jangan berzina apa semua, jangan. Wala taqrabuz zina. Janganlah cakap sedap nak sedia rumah pelacuran lah, apalah. Belajarlah kaedah-kaedah fiqh yang tak larat kita nak hurai. Tapi bila bukan ahli bercakap, habis rosak dalam keadaan kita mesti memahami kaedah halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah. Maka baby-baby yang dibuang, yang ditanam zaman Abu Jahal, mereka akan tanya Allah atas dosa apa ya Allah qutilat, kami dibunuh. Dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, dalam tu ada ayat dia. Allah tuan-tuan. So jangan, anak adalah siap dengan rezeki dia. Dalam keadaan kita usaha sahaja, insya-Allah jaminan rezeki adalah daripada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat 6 atau 7 surah Hud, kata Allah, maka tiadalah setiap yang melata di atas muka bumi melainkan ke atas Allah jaminan rezekinya. Apakah kita nak syirik dengan Allah sampai tak percaya jaminan rezeki yang Allah sebut di awal surah Hud? Maka Allah marah, jangan buat benda ini. Baik. Di dalam beberapa ayat Al-Quran menyebut perkara-perkara tertentu yang diharamkan, seperti beberapa jenis makanan. Firman-Nya yang maksudnya, katakanlah, tiadalah aku perolehi dalam wahyu yang diwahyukan kepada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai. Bangkai tak bolehlah, mati dia. Nanti kita tengok ada ke depan Suratul Maidah, bangkai-bangkai yang banyak. Nanti sampai ayat tu kita sebut bangkai kita tak boleh makan. Bangkai hanya layak bagi binatang sahaja. Burung gagak, bangkai itulah dia tibai. Tak boleh kita makan bangkai. Atau darah yang mengalir, darah yang sedikit ma'zurah, diberi keuzuran. Peha ayam bagus punya duk tarik, ada darah sikit, maaf, tak ada hal. Darah yang mengalir itu dimaafkan.
darah jerawat sikit, maaf syarak. Dalam keadaan luka yang kecil, yang ada darah sikit, dimaafkan syarak setelah kita membersihkannya. Ini yang dimaafkan. Darah yang mengalir, yang tu tak boleh, ia jadi haram, ia jadi najis bagi kita. Maka darah lagilah sampai tahap tak boleh minum. Hak tu depa kata raja bersiul. Wallahu a'lam. Tak tahulah kita betul ke tidak dia tibai darah 2-3 mangkuk, wallahu a'lam. Tapi darah najis yang mengalir, baik, sedikit dimaafkan. Dan daging babi, faham dah? Walahmal khinzir, daging babi. Kecuali ada ruksah, ada keringanan, itu cerita lain yang selalu kita sebut. Kematian, kalau tak makan, tak bernyawa, boleh mati. Itu cerita lain, situasi dia berbeza. Kemudian kena belajar pula fiqh. Nak makan babi itu macam mana? Tak makan sat lagi mati. Tahap darurah tu macam mana? Ad-darurah tahbihul mahzurat. Darurah membolehkan yang haram. Takat mana darurah tu? Kena belajar fiqh. Sampai tahap nak mati, melintah babi, boleh makan. Baik, boleh makan tu cara mana? Nak makan dia banyak mana? Semua dibahaskan. Jangan tanya nak sembelih sebab dia tak ada tengkuk. Babi dia tak ada tengkuk, empat buatlah, pulihlah ikut dan. Buatlah lagu mana pun, Islam benarkan makan. Makan pula tahap mana? Boleh tapau ke tidak? Sebab dia tiba-tiba dia rasa sedap. Dia kata silap hari bulan tak makan nawai, dia kata. Pakat bincang tapau. Nak mampu dia bakar daging babi tu. Dia bakar tu, bau daging babi tu merebak satu kampung, jadi haram. Sebab dia sudah jadi macam pesta pula untuk darah babi. Dia kena belajar ilmu fiqh. Ada kaedah dia. Nak makan dia. Sampai kalau hang barbecue, dah nama babi kan. Barbecue, babi beratok. Dia bakar-bakar, bau satu kampung, jadi haram. Kena mengaji elok. Bukan kata makannya, dia sok ekor terus. So ekor babi, tak boleh. Tahap mana makan. Lepas tu kalau berjalan sat lagi yakin ada buah-buahan kita boleh makan, maka tahap mana nak ambil tenaga tu, yang tu belajar fiqh. Haram pada hukum asal, tapi datang rukhsah, Islam membenarkan. Daging babi termasuklah semuanya. Jangan domoi halal, dia kata Allah sebut daging dia. Bulu dia kata halal sebab Allah habaq dagingnya. Ni ayat Quran, habaq dagingnya. Hang mengajilah majaz, belajarlah balaghah, belajar tentang majaz mursal. Allah sebut satu, mafhum dia kullu. Allah sebut daging, tapi semualah, the whole body of the pig, seluruh tubuh dia haram. Ni habaq babi, ni Quran habaq dagingnya. Mana bulu okey lah kot. Jangan ngaji elok-elok. Bahasa Arab ni dia luas perbahasan dia, dan kita mesti memahami kaedah-kaedah nahunya, balaghahnya, mantiknya. Semua ini adalah perkara yang mencantikkan penafsiran di dalam Al-Quran. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Awak tak boleh makan, Allah kata kotor. Babi itu kotor, tuan-tuan. Babi itu, maaf sebut, babi najis member dia makan. Tuan-tuan oi. Babi berak kawan dia telan. Na'udzubillah. Tu babi kotor. Na'udzubillah, dia kotor, darah kotor, tak elok. Maka benda tu Allah kata jauhkan. Dan juga termasuk
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Tu fahamlah, tidak menyebut bismillah, disembelih atas nama berhala dan sebagainya. Suratul An'am 145. Next. Maksudnya, satu lagi ayat, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Baqarah 173. Firman-Nya lagi, Al-Maidah ayat 3. Mafhum, diharamkan bagimu memakan bangkai kecuali dua jenis bangkai, al-jarad wal hut. Hadis Muslim, dua bangkai boleh makan, mati dia boleh makan. Al-awwal al-jarad, jarad grasshopper, belalang. Belalang boleh makan. Kalau belalang itu piramli, nuju 4 belalang. Belalang boleh makan. Kalau pergi Vietnam kan, mereka goreng belalang apa. Saya pun tak sampai lagi lah Vietnam. Mereka duk sembang cerita, entah kedarah benda tu. Halal tak ada apa. Belalang boleh makan. Yang kedua, bangkai yang boleh makan, itulah kita tibai hari-hari, al-hud atau ikan. Ikan tu bangkai lah, dah mati, tapi boleh makan. Begitu. So selain daripada tu adalah bangkai. Bangkai itu pula ada kaedah, dia jadi bangkai dalam keadaan mati yang tidak sempat disembelih, maka jadilah bangkai. Baik. Darah juga haram kecuali 2 darah boleh makan. Hadis sahih Muslim juga, 2 yang boleh makan darah. Pertama hati, kedua limpa. Sedap hati, sedap. Hati goreng kan sedap. Limpa pun sedap. Tapi jangan banyak sangat, saat lagi kolesterol 8. Kan, kolesterol 9. Dia organ dalaman ni tinggi, high kolesterol. Sekali-sekala kita balun, no problem. Kan, saat lagi rasa sakit, dia mula balik rokok, lagi sakit. Dia rasa senak belah kiri dada dia, menyucuk-nyucuk, tu siap lah tu. So bolehlah makan, tak ada hal, tapi jagalah. Maka darah tak boleh makan kecuali limpa dan hati, itu adalah darah yang boleh kita makan. Daging babi sebut dah tadi. Daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, sebut dah tadi, sembelih untuk berhala. Yang mati tercekik, binatang mati tercekik. Dalam ilmu fiqah, sama ada dia kena cekik atau dia mati memang tercekik. Tak, dia terkedarah batu ke apa, tercekik mampus dia, tak boleh makan. Atau dia memang dicekik. Ayam laga kalah mengamuk, tuan dia pergi cekik. Tuan laga tu kena cekik dulu. Dia pergi cekik ayam, mati. Maka mati tercekik juga tidak boleh makan. Yang dipukul, kita tengok dalam YouTube, lembu-lembu kan, mereka buat daging, bukan kata pukul, mereka karan terus. Termasuklah pukul ni, bohlah zaman lah karan. Lembu mereka karan mampus, lepas tu mereka pukul, katok kepala lembu tu, mati. Haram dimakan, sebab ia adalah perkara yang ditentukan hukumnya oleh Allah. Tak ada soalan dah, tak ada question dah kita, tak ada keraguan dah dalam soal halal dan haram. Yang jatuh, binatang tu dia panjat bangunan, jatuh mati, pun tak boleh dimakan, kecuali lah sempat disembelih. Tu tak payah sebutlah, kecuali sempat dia disembelih. Yang jatuh, yang ditanduk, gaduh-gaduh dia, lembu seekor ni tanduk dia mati, pun tak boleh dimakan.
dan yang diterkam binatang buas. Rimau pi cekak dia, rimau pi tibai dia, mati pun kita tak boleh makan, kecuali tengok kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Sempat sembelih lain lah, dia jatuh ke, dia tercekik ke, apa ke, kita duk tengok, duk ngelupuk lagi, ambil parang sembelih. Dan boleh makan, tak ada hal. Yang tak sembelih mati jadi bangkai lah, jawab dia. Na'udzubillah. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ni kita tak ada lah, disembelih untuk berhala. Orang kafir dia buatlah kadang-kadang ayam ke apa sembelih untuk tokong dia apa, itu kafir lantak dia lah. Kita tak boleh dalam keadaan sedemikian. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah azlam. Ngundi 5 tahun sekali wajib. Tu wajib, pilih pemimpin wajib. Hak ni mengundi dengan azlam, anak panah. Ni perangai jahiliyah. Bila mereka nak bergerak, nak pergi jauh, maka mereka kena tengok dulu cuaca lagu mana, dan yang paling hebat mereka akan tengok berdasarkan azlam, anak-anak panah itu depa siap tulis dah. Di anak panah tu depa siap tulis jangan pergi, contoh balut satu anak panah, siap dah semua tu. Satu lagi tulis boleh pergi tanpa rokok, contoh. Balut pula letak ayam ni boleh pergi dan hisaplah rokok, contoh. Letak dalam tong tu, nanti Abu Jahal ke Pak Abu hak kufur syirik ni, sebelum pergi Syam, sebelum pergi Jordan, Syria, Al-Quds, niaga apa semua ni bumi Syam, mereka akan goncang dululah. Goncang-goncang keluar, bacalah. Boleh pergi, hisap rokok. Mereka punya syok. Mereka bergantung pada azlam syirik. Tak boleh pergi, percaya pada anak panah tu, itu juga syirik. Na'udzubillah. Baik. Yang tu Al-Maidah ayat 3. Al-Quranul Karim juga menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, iaitulah para mahram, bukan muhrim tu, mahram. Muhrim orang yang masih berihram. Mahram maknanya haram kita kahwin atas beberapa sebab. Maka Allah sebut diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibumu. Ni jelas kahwin dengan ibu nak mampu, tapi berlaku. Kenapa ayat ni turun? Sebab zaman kadang-kadang berlaku. Zaman kerajaan Parsi, Rasulullah duk hidup, kerajaan Parsi dia ada ajaran keluarga boleh berkahwin. Abang boleh kahwin dengan mak boleh kahwin dengan adik bongsu, dia jadi binatang satu keluarga. Maka Allah meletakkan hukum, mak yang melahirkan kamu, masuk akal ke? Logik akal yang sihat, kamu nak kahwin dengan mak kamu. Tetapi kerajaan Parsi zaman Rasulullah masih hidup, berlaku perkara itu. Na'udzubillah. Hancur rumah tangga bila itu yang berlaku. Anak-anak perempuanmu tak boleh kahwin dengan anak perempuan kita, jelas. Saudara-saudaramu yang perempuan, adik-beradik kita, Bang Long pi kahwin dengan Kak Ngah, nak mampu tak boleh. Saudara-saudara perempuan tak boleh, adik-beradik kita tak boleh kahwin adik-beradik mahram. Kadang-kadang berlaku kan dalam paper ni, cerita orang tua-tua dululah. Sebab itu kita minta benda ni dipandang serius. Akhirnya mereka adik-beradik, la ilaha illallah, kan kita baca dalam surat khabar, mereka dah kahwin 20 tahun, dah ada anak, pening kepala, empat rojok lah jabat agama.
Bertanyalah mufti status anak dan sebagainya. Mereka tak tahu. Mereka adik-beradik akhirnya tahu juga akhirnya. So benda-benda macam ni jangan kita buat lebih kurang. Baik. Saudara-saudara bapamu yang perempuan, yakni mak menakan, makcik, maklum, mak ngah, saudara-saudara ayah, adik-beradik ayah, mak menakan lah. Kita lelaki, mana boleh kahwin dengan mak ngah, mana boleh kahwin dengan maklum. Tu mahram kita, adik-beradik ayah kita. Baik, clear. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, adik-beradik mak. Tadi adik-beradik ayah, ni adik-beradik mak perempuan pun kita tak boleh kahwin belah mak pula. Allahu akbar. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Apa dia tu? Nak menekan. Abang ada anak perempuan, hanya ambil celapak pula. Tengok sempoi anak abang kita mula nak usah, nak kahwin. Tak boleh, haram. Sebab anak kepada saudara lelaki kita, iaitulah anak abang kita atau anak adik kita, mudah cerita anak menakan kita. Baik. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Jelas. Anak perempuan, saudara kita yang perempuan pergi kahwin dengan anak kakak. Apa hal? Kita ada kakak, dia ada anak perempuan, kita pergi usah dia. Tak boleh, itu mahram kita. Boleh bersalam dan sebagainya. Anak menakan kita. Baik. Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Ini mahram kerana susuan. Mahram ada dua. Mahram kerana keturunan, mahram kerana susuan. Dia menyusu. Katalah kita tahu kita menyusu dengan seorang perempuan ini, macam-macam lah. Ada kata mazhab 5 kali kenyang, ada kata 3 kali, macam-macam perbahasan. Yang penting ada berlaku penyusuan. Maka bila menyusu, dia jadi ibu susu kita. Maka kata adalah orang lain yang menyusu, maka dia jadi mahram kerana susuan. Tak boleh kahwin. Menyusu dengan perempuan yang sama. Rasulullah ada saudara susuan dia. Siapa? Saidina Hamzah. Tu saudara susuan Nabi. Siapa? Perempuan nama Syama. Setengah kata Syima. Ini saudara, ini perempuan yang Nabi tak boleh kahwin sebab saudara susuan. Maka saudara susuan tidak boleh kahwin kerana mereka mahram kerana menyusu daripada wanita yang sama. Tu saya kata tadi, benda ni tolong bagi clear, takut depa menikah. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Ada yang bila beranak dia tak ada susu, dia bagi dekat orang lain untuk menyusu. Maka jadilah perempuan itu ibu susu dia. Haramlah kalau dia lelaki, haram dia kahwin dengan perempuan tu, jadi ibu susu dia. Dan ibu susu tu ada anak, maka jadi mahram. Anak-anak ibu susu tu mahram dengan dia, tak boleh kahwin kerana susuan. Sebab anak kepada ibu susu dia. Tu dia dulu. Baik. Saudara perempuan sesusuan. Faham dah tadi. Ibu-ibu isterimu, mak mentua. Tuan-tuan, ada mak mentua cun. Maaf Sun. Mak mentua, dia ada hukum beza. Sekejap lagi kita sebut. Kita tak boleh kahwin dengan ibu mertua kita. Dia jadi mahram abada, selama-lamanya. Walaupun katalah si A kahwin dengan B. B ni anak perempuan kepada ibu tu, makna ibu mertua dia lah. Baik. Lalu dia tengok mak mentua dia cun, dia pun ceraikan isteri dia sebelum disetubuhi. Dia tak setubuh lagi isteri dia, tapi dia sudah kenal dengan mak mentua dia. Setubuh ke tak setubuh ke, hukum dia tetap tak boleh.
Tak lagi tuan-tuan tengok apa beza dengan anak tiri. Dia ada beza. Dengan mak mertua mahram sampai kiamat. Maknanya hang kahwin dengan anak dia, lepas tu hang tak setubuh ke, hang cerai sebelum persetubuhan, lepas tu hang nak menikah dengan mak mentua hang, tak boleh. Once dah shake hand, aku terima nikah, habis. Mak kepada perempuan itu mahram selama-lamanya. Dia beza dengan anak tiri. Sekejap lagi kita tengok. Baik. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Kes anak tiri. Si A kahwin dengan seorang perempuan, package. Kahwin package lah. Kawan tu kematian suami, kahwin. Ada 4 anak. Katalah 2 perempuan, 2 lelaki. Maka si suami ni, dia sudah tengok anak perempuan dia ni lebih cun daripada mak dia. Kotlah jadi. Lalu apa dia buat? Dia tidak setubuhi perempuan ini, isteri dia. Dia ceraikan dan dia boleh kahwin dengan anak tiri dia. Beza tak dengan mak mentua? Beza. Mak mentua, hang setubuh ke hang tak setubuh, tetap haram sampai kiamat. Adapun isteri, iaitu yang kamu kahwini dan kamu ada anak tiri, maka kalau kamu tidak setubuhi isteri kamu karena kamu teringin nak kahwin dengan salah seorang anak tiri kamu, kamu ceraikan dia, kamu boleh kahwin dengan anak tirimu. Tetapi kalau kamu sudah bersetubuh dengan isteri kamu, yakni mak kepada anak tiri kamu, once tubuh saja anak tiri kamu yang perempuan menjadi mahram kamu dan kamu tidak boleh mengahwininya, cuma kamu tidak boleh jadi wali nikah. Dia jadi mahram, boleh pegang, tengok aurat, rambut, apa semua boleh. Cuma menikah tak boleh. Menikah kenalah abang dia ke, pakcik dia ke, kalau ayah dia dah meninggal, bekas suami dia dah meninggal, abang dia kalau ada, atau adik lelaki dia, atau abang lelaki dia. Kalau ada datuk, datuk lah. Datuk pula dah kolu awal sebab isap okok kuat. Datuk mati awal. Yang tinggal ialah adik-beradik dia. Adik-beradik dia menjadi wali dia, saudara lelaki dia, seibu ke, seayah ke, dalam keadaan dia ada hukum. Kalau lain ayah, tak boleh. Dia nak kahwin, dia ada adik, adik dia seibu seayah dengan dia, boleh. Seibu lain ayah, tidak boleh jadi wali. Dah faham? Satu ibu, 2 ayah, tak boleh. Dia tak boleh jadi wali. Dia mesti seibu sebapa baru boleh jadi wali. Kalau seibu saja lain bapa, tidak boleh jadi wali. Dia faham hukum. Walaupun mereka adik-beradik sebab satu mak, tapi lain ayah. Maka dalam kes ini, kamu boleh kahwin dia. Iaitu syarat kamu tidak setubuhi isteri kamu, kamu ceraikan dia, kamu boleh kahwin dengan anak tiri kamu. Tapi once kamu dah setubuh dengan dia, dia akan menjadi mahram kamu selama-lamanya. Cuma kamu tidak boleh menjadi wali nikah. Baik. Apa lagi? Allah Ta'ala sebut, dan diharamkan bagi isteri-isteri anak kandungmu, menantu. Pak mentua hantu betul. Dia pergi kebah menantu dah. Ini pak mentua hantu. Menantu tak boleh kahwin selama-lamanya, iaitu bekas anak, bekas isteri kepada anak kandung kita. Dia cerai lah, katalah cerai, ataupun mati suami dia, anak kita tu mati, tak boleh kita kahwin dengan menantu. Buat ada anak tak cucu kita, tu nak panggil apa tu? Menikah dengan dia.
panggil cecet je. Kan tak boleh, kena reti hukum. Baik. Dan menghimpunkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zaman jahiliah berlaku, sekali kahwin rembat dua beradik. Turun hukum ni, Allah kata kecuali hak lepas yang tu aku maaf, yang ke depan tak boleh. Hari yang sama dia pergi rembat Kak Ngah dengan Kak Long, dua-dua sekali dia nikah. Tak dibenarkan menghimpunkan dua perempuan dalam satu pernikahan dua beradik, kecuali yang sudah lalu. Kata Allah, aku pengampun, aku penyayang. Hak dah sudah tu sudah. Bila turun hukum ni haram, tidak dibenarkan. Itu dalam Al-Quran. Baik. Al-Quranul Karim menerangkan juga usaha-usaha yang diharamkan dan yang dibenarkan. Firman-Nya pada bulan depan. Bulan depan panjang hak tu, bahas lagi jadi panjang. Baik, takat tu dulu. Insya-Allah kita faham beberapa benda, terutama bab perkahwinan tu jaga elok-elok. Sebab ia membabitkan benihnya, membabitkan mengandung anak apa semua jaga. Haram yang mana tak boleh kita kahwin, yang mana Islam benarkan. Cek dalam kitab, perkara ni cukup serius yang tidak boleh kita buat lebih kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullah.